Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua ketahuan. Haha. Petang ini aku nak cakap tentang salah seorang peserta. Peserta yang paling top dalam acara langkah Sheraton, langkah pengkhianat, langkah meninggalkan PH, langkah menghancurkan PH, dan langkah menghancurkan mandat rakyat. Peserta yang ini memang peserta yang paling luar biasa. 2 kali pindah selepas keluar daripada PKR. Pindah ke Bersatu dan akhirnya pindah pula ke satu lagi parti dan telah pun berebut pula puncak kuasa di sana, yaitu kuasa menjadi presiden. Orang ini pasti kamu kenal. Ada orang panggil dia Makcik Kebayan lah, ada Makcik Lampir lah, dan macam-macam lah mereka panggil beliau. Aku tak tahulah kenapa mereka panggil beliau begitu, padahal pada pandangan wajahnya, pada pemerhatian aku, jauh sekali beliau bergelar seperti itu. Kerana ialah beliau ini memang agak cantik juga. Tapi petang ini yang aku nak cerita ialah apa yang terjadi pada peserta pengkhianat ini. Nak tahu siapa? Siapa lagi kalau bukan Zuraida Kamarudin. Selepas beberapa kali lompat parti, mula-mula daripada parti PKR ke parti Bersatu, selepas itu sempat pula menghuru-harakan parti Bersatu apabila diam-diam pindah ke parti yang disertai, dirajui oleh Le Richeng. Sampai di sana dia pindah pula lagi daripada Bersatu, pindah ke parti Le Richeng. Di sana pula berlaku lagi perebutan presiden antara Le Richeng dengan Zuraida Kamarudin. Jadi boleh kata Zuraida ni di mana saja dia pergi akan menimbulkan macam-macam cerita, macam-macam kontroversi, macam-macam kepanasannya. Tapi petang ini nak cerita tentang dia ialah apabila beliau sekali lagi berhasrat nak bergabung dengan PH pula. Apabila beliau ditanya oleh wartawan, kalau PH menang dan bukan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional yang menang, ditanya Zuraida Kamarudin, adakah beliau akan berdiam diri ataupun bergabung dengan PH? Beliau kata, iya, beliau mungkin akan bergabung. Dan kalau ditolak oleh PH, apa reaksi beliau? Yang menariknya, Zuraida kata dengan bergurau, dia kata, dia akan bawa hal itu ke mahkamah. Beliau akan pergi ke mahkamah. Walaupun dengan nada yang bergurau, namun terlintas di pikiran aku, adakah Zuraida menyesal atau benar-benar mau bawa ke mahkamah? Adakah Zuraida benar-benar sanggup bersatu semula dengan PH? Dan adakah Zuraida sebenarnya mencari apa? Aku pun tak tahu sangatlah apa yang Zuraida sangat nak cari sangat. Dulu di PH sudah ada jawatan. Dulu di Perikatan Nasional pun sudah ada jawatan sebagai menteri. Tapi masih lagi pula pindah. Aku tak tahulah dia nak apa dan apa perjuangan dia sebenarnya. Kalau PH menang dan tolak saya akan pergi mahkamah, kata Zuraida. Ini satu gurauan yang memang kalau aku rasa memang menyakitkan hati untuk para penyokong dan akar umbi Pakatan Harapan. Presiden pengganti Parti Bangsa Malaysia PBM Zuraida Kamarudin mendedahkan hasratnya untuk bergabung dengan mana-mana pihak yang menang dalam pilihan raya umum PRU. Masalahnya aku nak bagi tahu kepada Makcik Zuraida Kamarudin ni, aku nak tanya, anda yakin sangatkah yang anda akan menang kali ini sehingga yakin pula nak bergabung dengan orang? Aku fikir boleh katalah 80% karier politik Zuraida sebenarnya sudah terkubur apabila beliau tersilap langkah menyertai langkah Sheraton, lepas itu pindah dari Bersatu, pindah pula ke parti PBM. Tidak kira pihak mana termasuk Pakatan Harapan, kata Zuraida. Zuraida berkata tindakan itu akan diambil demi peruntukan kerajaan untuk pengundi kawasannya. Tahu pula Zuraida mau minta peruntukan untuk kerajaan. Dulu sudah berada dalam Pakatan Harapan, kenapa pula nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan?
Kan di Pakatan Harapan Anda sudah jadi kerajaan, peruntukan sudah ada. Apa yang nak ditinggalkan pula kerajaan? Pergi pula pembangkang. Aduh, pening kepalaku. Tapi tak apalah, tak kisahlah, kata Zuraida. Tak kisahlah siapapun jadi kerajaan. Katanya ketika ditanya bagaimana jika PH membentuk kerajaan lagi selepas PRU. Sementara itu ditanya kemungkinan PH memberikan jawatan negatif pada Zuraida. Zuraida berkata dia akan membawa perkara itu ke mahkamah. Dia tak boleh beri reaksi negatif sebab saya ahli parlimen yang diundi oleh rakyat Malaysia, katanya. Dia tak boleh tolak saya, kata Zuraida. Kalau dia tolak saya akan pergi ke mahkamah nanti, katanya bergurau ketika diwawancara Malaysia Kini. Bekas pemimpin PKR yang berpaling tadah itu bagaimanapun tidak menjelaskan butiran lanjut tindakan undang-undang yang akan diterukainya. Zuraida pernah menjawat jawatan naib presiden PKR sebelum mengalihkan sokongan kepada kerajaan baru BN Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ketika langkah Sheraton. Zuraida akan mempertahankan kerusi Ampang yang dimenangi ketika menggunakan lambang PKR dalam pilihan raya umum lalu dalam pertembungan 9 penjuru. Wow, ini betul-betul hebat. Pertembungan 9 penjuru di Ampang. Kita tengok nanti siapa yang kena cedok. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas beberapa hari, Pakatan Harapan mengisytiharkan harta mereka masing-masing, termasuk Rafizi Ramli, dan terkini Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan harta beliau. Ini pula jawapan daripada Presiden PAS, iaitu Haji Hadi Awang. Beliau berkata, isytihar harta adalah satu kebodohan. Aduh, aku pun tak terfikirlah dari mana-mana lah dia dapat idea ni. Semua rakyat sebenarnya mahu tahu berapa aset kekayaan ahli-ahli parlimen maupun ahli-ahli politik, supaya nanti tidaklah berlaku penyelewengan dan sebagainya. Tapi aku tak tahulah dari mana idea Hadi dapat ini, Presiden PAS ini dapat idea mengatakan bahawa isytihar harta adalah satu kebodohan. Jom kita tengok dululah. Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang hari ini melihat syarat PKR supaya calonnya mengisytiharkan harta sebagai satu kebodohan. Yang aku rasa bukan mengisytiharkan harta itu yang bodoh, tapi yang menyembunyikan harta, yang tak nak orang tahu berapa harta dia, yang mencuri harta, hartanya curian, itulah yang bodoh. Yang mengisytiharkan harta, aku rasa itu bukan satu perkara yang bodoh, tapi itu namanya ketelusan, kesanggupan untuk memberitahu kepada semua pengundi bahawa itulah status keuangannya. Nanti kita tahulah kalau tiba-tiba dia jadi melampau kaya, kedapatanlah dia sakau duit. Kata Presiden PAS itu lagi, pendekatan itu seolah-olah mahu menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Siapa kata nak menunjuk-nunjuk? Memang tahu pun kalau memang kaya dah, tapi nak tahu juga berapa nilainya. Sekarang Hadi kenapa kata perbuatan itu pula satu kebodohan? Adakah mempunyai uang yang banyak? Aku tak tahulah. Kita tunggulah nanti. Menurut Hadi lagi, isytihar harta ni kadang-kadang satu kebodohan, katanya. Nak tunjuk-tunjuk kepada orang ramai, katanya dalam sidang media selepas kuliah mingguan di Rusi Lamarang hari ini. Abdul Hadi juga berkata demikian ketika diminta mengulas sejauh mana parti itu, iaitu PAS, akan turut sama mengikuti langkah PKR dalam pengisytiharan harta. Aku tak tahulah dengan seorang pemimpin ini. Mengapalah beliau kata pengisytiharan harta itu satu kebodohan? Aku fikir itu bukan kebodohan lah, tapi itu satu ketelusan dan keberanian. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dilapor berkata, setiap calon parti hadapi PRU 15 perlu berbuat demikian, iaitu mengisytiharkan harta bagi memastikan standard yang lebih tinggi untuk pilihan raya pada masa akan datang. Langkah itu juga dikatakan akan menimbulkan keyakinan orang ramai
terhadap pilihan raya dan institusi yang mereka berkhidmat sekiranya calon itu mula memegang jawatan. Aku setuju dengan apa yang dikata oleh Rafizi Ramli, yaitu semua orang yang mahu bertanding mengikuti PRU maupun PRN perlu mengisytiharkan harta. Aku setuju dengan pendapat Rafizi Ramli kerana dengan adanya pengisytiharan harta ini kita tahu kedudukan sebenar kekayaan seorang itu. Nanti kalau dia memang kaya sedia, memang kita akan terima, tiada yang akan menghalang. Tapi yang menghairankan kalau tiba-tiba lepas dia jadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri melampau tiba-tiba kayanya, nah bolehlah dibanding dan kita mempunyai bukti bahwa beliau daripada seorang yang biasa-biasa tiba-tiba kaya, itu yang bahaya kan. Jadi nak diharap sangat apa yang dikatakan oleh Hadi ini bahwa pengisytiharan harta satu kebodohan. Aku fikir itu tidak betul sama sekali. Yang bodoh tu ialah yang takut nak mengisytiharkan harta, bukan yang tak mengisytiharkan harta. Aku rasa ini satu terbalik lah. Terbalik. Kerana pengisytiharan harta adalah satu tindakan yang aku fikir satu ketelusan, amanah dan bertanggung jawab. Tak apalah, lepas ini apa kata kalau kita pakat yang tak nak mengisytiharkan harta, itulah yang takut kedapatan ada duit yang mungkin tidak dikenakan cukai. Mungkin orang-orang yang tak mahu isytihar harta tu, dia ada harta yang mungkin tersembunyi, yang takut nak dibayar cukai, takut nanti LHDN terhidu, nanti dikejar pula. Nah, adakah itu sebabnya mereka tak nak mengisytiharkan cukai? Sebab mungkinkah mereka takut dihidu oleh LHDN, disuruh pula bayar cukai? Mungkin itu kan. Baiklah, apa pendapat kamu semua? Jangan lupa tinggalkan komen di dalam ruangan komen. Apa pendapat kamu tentang apa yang dikatakan oleh Hadi, yaitu pengisytiharan harta adalah satu kebodohan. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.